وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Baik, kita zikir sikit. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah kami berpagi-pagi dan dengan Engkaulah kami berpetang-petang dan dengan Engkaulah kami hidup dan dengan Engkaulah kami mati dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Saya mati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Al-Muttaqin serta jawatan kuasanya, juga yang saya amat hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung pengajian mingguan kita, iaitu tadabbur Al-Quran. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pada minggu lepas kita telah pun selesai membincangkan tentang surah As-Sajadah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang telah kita bincangkan itu memberi kepada kita kefahaman, terutamanya setiap kali pada hari Jumaat pagi, kebiasaannya, ia tidak wajib tetapi kebiasaannya kerana ia sunnah untuk kita diperdengarkan surah As-Sajadah beserta dengan surah Al-Insan. Tapi kebiasaan kita guna sajadah sajalah sebab masa mungkin kan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya di situ untuk kita laksanakannya. Dan semoga kita terus dapat melaksanakan apa yang terkandung dalam surah As-Sajadah, yang mana Allah mengajar kepada kita tentang perbezaan tidak sama di antara orang yang ingkar, orang yang fajir dengan orang yang beriman. Kan antara bahagian penting dalam surah As-Sajadah, Allah kata apa dia? La yastawun. Tidak sama siapa orang yang insan yang mukmin dengan insan yang fajir. Jadi sepatutnya apa yang kita dapat daripada surah As-Sajadah ialah dapat membezakan insan yang mukmin dan insan yang fajir. Fajir tu pun yang derhaka. Jadi apa maksud tidak sama tu? Baik dari segi bagaimana mereka melihat Al-Quran, tak sama. Orang beriman melihat Al-Quran, mereka terus menyungkur sujud. Orang fajir pula melihat Al-Quran, mereka kata apa dia? Ini apa yang Muhammad ada-adakan. Orang beriman, dia percaya kepada hari kiamat, sebab tu dia takut. Pada malam hari, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan takut. Adapun orang yang fajir, mereka kata, kalau kita dah jadi tanah nanti, apakah kita akan dibangkitkan balik? Orang beriman nanti ketika dia mati, dalam keadaan mati yang malaikat sambut dengan baik. Orang yang fajir, dia mati dalam keadaan malaikat apa kita nak kata, tidak menyambut mereka dengan baik. Orang yang beriman nanti dibangkitkan di akhirat dalam keadaan Allah akan berikan petunjuk kepada mereka untuk sampai ke syurga. Adapun orang yang ingkar, mereka tidak diberikan rahmat daripada Allah di akhirat. Dan akhir sekali orang yang beriman masuk ke dalam syurga, yang mana syurga itu di dalamnya Allah rahsiakan nikmat-nikmatnya. Adapun orang yang ingkar, bila mereka melihat kedahsyatan neraka nanti baru mereka menyesal. Dan yang paling ketara nanti, orang beriman dapat melihat wajah Allah. Adapun orang yang ingkar, orang yang fajir terhalang daripada melihat Allah. Jadi itu antara poin yang penting kita dapat daripada surah As-Sajadah, iaitu perbezaan di antara siapa? Orang yang beriman dengan orang yang fajir atau kafir, iaitu yang ingkar.
Jadi wallahu alam, kita cadangkan untuk seterusnya adalah kita melihat pada surah yang biasa-biasa kita baca. Bukan biasa-biasa tu maksudnya surah tu remeh-remeh, tak. Surah yang sering kita dengar iaitu pada juzuk-juzuk yang ke-30. Kita ambil surah yang ke-78, surah pertama daripada juzuk yang ke-30. Surah apa nama dia? Surah An-Naba. Tak terlalu panjang. Memang tak panjang pun, tapi tak terlalu pendek insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan lihat hari ini 5 ayat yang pertama daripada surah An-Naba, surah yang ke-78 ayat 1 hingga 5. Boleh Jadi seperti mana kita pelajari yang lepas-lepas, kita akan bincangkan insya-Allah dan kita cuba faham. Apa maksud An-Naba? Cuba tengok beri tajuk dia, apa dia maksud An-Naba. An-Naba tu maksudnya berita. An-Naba maksudnya apa? An-Naba berita. Lepas tu dia kata apa dalam surah An-Naba ni, kategori surah Makkiyah ke Madaniyah? Makkiyah. Cuba bincangkan balik sedikit. Saya suka untuk kita semua bincang balik supaya kita betul-betul kuasai insya-Allah. Surah Makkiyah ni surah apa? Cuba jawab. Ya? Surah yang turun sebelum hijrah. Okey, insya-Allah kita ingat surah Makkiyah ialah surah yang turun sebelum hijrah. Jadi berapa tempoh surah-surah Makkiyah ni dalam kehidupan Nabi sebagai seorang rasul? Berapa tahun tempoh surah Makkiyah ni diturunkan? 13 tahun. Jadi kita ingat senang je, Nabi berdakwah, Nabi hidup, Nabi menjadi Rasul umur 40, Nabi wafat umur 63. Jadi selang masanya ialah 23 tahun. Di antara 23 tahun itu, 13 tahun yang pertama itu fasa-fasa sebelum hijrah. Maksudnya sebelum 13 tahun, Nabi tak berhijrah lagi, Nabi banyak di Mekah. Selepas tu baru Nabi berpindah. Jadi bakinya 10 tahun. Betul tak? Jadi baki 10 tahun itu surah Madinah ke Madaniyah? Madaniyah lah. Dia ambil dari Madinah tu kan, Madaniyah. Okey, clear macam tu. Surah Makkiyah ialah surah-surah turun sebelum hijrah. Surah Madaniyah turun selepas hijrah. Lepas tu apa antara ciri-ciri surah Makkiyah? Sebelum tu berapa bilangan surah Makkiyah? Bilangan surah Makkiyah yang turun 13 tahun tu kan 86 surah. Berapa surah? 86 surah. Quran ada berapa surah? 114. Jadi 114 tolak 86 28. Jadi bakinya 28 itu surah Madaniyah. Jadi banyak. Yang mana yang banyak? Yang banyak adalah surah-surah Makkiyah. Apa faktor dia banyak? Satu, surah Makkiyah ini ringkas-ringkas, pendek-pendek. Surah Madaniyah pula yang panjang-panjang tu. Tengok Al-Baqarah, Ali Imran, panjang kan? Al-Baqarah saja 2 juzuk setengah. Al-Baqarah saja 2 juzuk setengah. Jadi itu beza dia. Al-Makkiyah 86 surah, Madaniyah 28 surah. Jadi kita boleh ambil ibrah kat situ. Kenapa surah Makkiyah ini tempohnya lebih panjang dan lebih banyak? Pertama sekali kita kena tahu dulu apa dia tema kan? Tema Makkiyah apa, tema Madaniyah apa dia? Secara umum tema Quran semua sama aja. Mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah.
Tetapi dari segi macam perinciannya ada beza. Apa dia beza tersebut? Kalau Makkiyah, Makkiyah akidah Islamiah, dia tak banyak perintah-perintah, bentuk-bentuk amal. Sebab itulah kita pelik, bukan kita pelik, kita lihat dari segi sirah Nabi, 13 tahun Nabi di Madinah tu, sahabat-sahabat Nabi diseksa. Kan kita belajar surah As-Sajdah, last kali apa Allah suruh Nabi buat? Kalau mereka ingkar juga, Allah suruh Nabi buat apa? Minggu lepas punya ayat. Berpaling. Fa'arid. Allah kata dekat Nabi, berpaling. Maksudnya tinggalkan mereka. Kenapa Allah suruh tinggalkan mereka? Sebab ketika di Mekah, kekuatan Islam belum lagi untuk boleh berperang. Jadi kalau disuruh angkat senjata ketika itu, dan dalam keadaan dia punya torture tu sangat kuat, mungkin dia akan menggugat. Jadi berpaling dulu. Tapi bila Nabi dah ke Madinah, diperintah balik untuk apa dia? Berjihad. Baru perintah berjihad. So di belah Mekah tu tak disuruh untuk berjihad. Bukan tak ada berjihad, ada. Tapi berjihad mereka dengan ilmu. Lawan apa? Sampaikan hujah. Mereka tak nak dengar juga, berpaling. Tapi bila ada kekuatan di Madinah, mereka tak nak dengar juga, hantar bala tentera. So urusan jihad semua turun selepas Nabi berhijrah. Jadi di Mekah, dia punya topik dia ialah menanam akidah. Tengok macam mana Allah bentuk, berapa tahun Allah bentuk sahabat-sahabat Nabi untuk ditanam akidah? 13 tahun. Jadi kalau kita susun dalam kehidupan kita, kalau kita kata 23 tahun, anak kita umur berapa kita nak latih dia betul-betul? 7 tahun kita kata. 7 tahun. Kalau 7 tahun ni plus 13, untuk kita ajar dia betul-betul akidah, berapa umur dia? 20 tahun ni dah masuk alam dewasa dah ni. Kan? Tengok mantap tak kalau kita betul-betul tanamkan daripada awal itu akidah dulu. Lepas tu bila kita datang pula 10 tahun kemudian untuk apa? Suruh beramal. Jadi selepas 20 tahun ke atas, tu mereka betul-betul dah menjiwai kehidupan mereka. Jadi sepatutnya kita buat begitu juga dalam kehidupan ni. Kalau tidak nanti umur 20 tahun baru nak faham banyak benda. Sepatutnya sebelum tu lagi dah kita ajar macam mana Rasulullah mendidik sahabat Nabi 13 tahun. Sebab tu bila Nabi berhijrah, bayangkan Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi jadi pemimpin lah. Lepas Nabi wafat, siapa ganti Nabi? Selepas Nabi wafat di Madinah tu, siapa yang mengambil kepimpinan di Madinah? Abu Bakar. Abu Bakar orang apa? Mekah ke orang Madinah? Abu Bakar orang Mekah. Kenapa pula Abu Bakar boleh jadi pemimpin di Madinah? Sebab dia punya pilihan ataupun keutamaannya ialah yang paling mantap akidah. Yang paling mantap akidah. Sebab Abu Bakar training dengan Rasulullah berapa tahun? 23 tahun komplit. 13 tahun di mana? Di Mekah. Jadi tinggal orang-orang yang baru macam orang Madinah baru nak belajar, mereka hanya mencontohi saja Abu Bakar, Umar, Uthman. Nampak tak? Jadi penting apa? Akidah ni sangat penting. Jadi dalam bab akidah ni ada apa? Dalam bab akidah bila kita sebut, antaranya apa dia? Bila kita sebut akidah, pertama apa sekali? Tauhid. Tauhid kepada Allah. Lagi apa lagi perkara yang besar dalam akidah? Beriman kepada Rasul. Lagi yang ketiga, yang paling penting juga, kita ambil 3 pun cukup. Beriman kepada hari akhirat. Yang ini nak diajar betul-betul kepada masyarakat semua. Hidup ini kita nak pergi ke akhirat. Kalau tak ada tujuan macam ni dalam hidup, dia akan jadi pecah belah. Sebab apa? Berbeza matlamat. Seorang nak dunia, cara dunia berbeza. Seorang nak akhirat, sama tak? Akhirat suruh apa? Akhirat suruh belanja. Kalau dunia hanya kita fikir untung. Kalau berniaga tu tak untung, tak boleh. Tapi akhirat suruh belanja, suruh keluarkan harta. Jadi beza pemikirannya. Sebab itulah perlu mula sekali nak tanam apa dia?
beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sebagai contoh kita, dan beriman kepada hari kiamat. Jadi sama juga dengan surah An-Naba ini. Ada 3 poin yang kita nak bincangkan, iaitu beriman kepada Allah, Rasul dan hari kiamat. Itulah maksud An-Naba tu. Berita apa? Berita tentang apa dia? Tentang Al-Quran, tentang Rasul, tentang hari kiamat. Baik, jom kita baca 5 ayat yang pertama daripada surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Pertama sekali kalimah amma pada ayat pertama tu. Amma. Diterjemah apa amma? Amma ni sebenarnya dia terdiri daripada 2 kalimah. Amma dia terdiri daripada 2 kalimah. Yang pertama ialah an. An ni tentang lah. Lepas tu ma. Ma ada alif. Asalnya begini. An, tentang. Ma dekat sini dengan soalan, apakah? Dipanggil sebagai istifham. Kita sebut istifham. Istifham ni soalan lah. Jadi asalnya an, huruf jar an jumpa dengan ma, bila dia bergabung, bila diidghamkan, dia masukkan mim dengan nun ni, alifnya dibuang. Dia jadi gini. Amma. Amma. Dalam Quran ada juga kita jumpa an ma macam ni. Ada alif. Beza ni, kalau amma dengan alif tentang apa yang. Kalau ada alif. Kalau tak ada alif, terjemah dia apa tadi? Tentang apakah. So sebenarnya ada alif tak dekat mim tu? Ada ya. Sebenarnya dia ada alif kat sini. Tapi digugurkan. Gugur. Untuk apa nak bezakan dengan amma ni tentang apa yang? Kalau apa yang ni namanya isim mausul. Ni isim mausul. Yang belajar bahasa Arab dia tahu istilah ni. Mausul apa, istifham apa dia? Tak sama. Ini baca satulah. Ini tak boleh baca 2 lah. Amma yatasa, tak boleh lah. Amma yatasaalun. Cara bacaan dia pun tak ada alif lah. Yang ni 2 lah. Okey. So sama kalau kita jumpa huruf jar. Ini huruf jar namanya huruf jar. Jadi contoh lain kita jumpa fi ma, macam ni. Samalah. Pada apakah atau tentang apakah. Tapi kalau jumpa fi ma ada alif macam ni. Tentang atau di dalam apa yang. Ada alif je jadi apa yang. Ini kaedah ni. Kalau fi ma pada apakah. Ataupun apa lagi? 5 tak ada alif. 5. Mengapakah 5? Atau bagi apakah soalan? Mesti soalan. Tapi sebenarnya asalnya apa? Ma. Semua asalnya adalah ma. Yang dibuangkan baru jadi soalan. Kalau dia tetap ada alif, contohnya 5 macam ni ada alif, 5 bagi apa yang. Bagi apa yang. Dan seterusnya lah contoh-contoh yang lain. Jadi dibuka
surah An-Naba dengan soalan. Dengan soalan. Seolah-olah macam mana? Okey, yatasaalun maksudnya apa? Yatasaalun. Maksud yatasaaluna. Okey, cuba ikut saya dulu, kita pernah sentuh ni. Sebut sama-sama dengan saya. Yatasaaluna. Ya di awal kalimah, waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ini kita dedahkan sikit, bukan dedahlah, kita cerita sikit tentang kaedah terjemahan. Asas belajar kaedah terjemahan macam ni. Sekali lagi, ya di awal kalimah, waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Faham tak dia punya struktur tu? Nampak tak bila kita sebut ya di awal kalimah tu, ya tasaaluna mula dengan ya. Lepas tu waw ujung tu, waw nun berbaris fathah. Fathah baris apa? Atas. So kalau dalam Quran kita jumpa senarai ya di awal kalimah, waw nun baris fathah di akhir kalimah, terjemahan dia mereka. Terjemahan dia apa? Mereka. Contoh kita kata yar ka'una, yar ka'una. Lagi yas juduna. Cuba sebut yar ka'una, yas juduna. Ya di awal kalimah, waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi yang saya merahkan ini maksudnya apa? Mereka. Okey, kalau yarkauna, ya di awal kalimah, waw nun baris fathah ni mereka, tinggal apa je huruf dia? Ra, kaf, ain. Apa dia ra, kaf, ain? Apa terjemahan yarkauna? Mereka ruqa'. Mereka mana datang? Ya di awal kalimah, waw nun baris fathah, ini mereka. Jadi huruf yang tak sentuh lagi apa? Ra, kaf, ain, ruqa'. Jadi apa maksud yarkauna? Mereka ruqa'. Kalau yasjuduna, ya di awal kalimah dengan waw nun baris fathah ini mereka. Dia package dah. Tinggal apa? Sin, jim, dal. Apa dia sin, jim, dal? Sujud. Terjemahkan yasjuduna, mereka sujud. Mereka sujud. Jadi kalau buat 15 lagi latihan, fahamlah nanti. Cuma tak sempat untuk kelas tadabbur untuk kita latih yang inilah. Kita kena buat kelas terjemahan. Cuba tengok ayat 4, sama tak ayat 4 tu? Ayat 4, sin tu kita buang. Ayat 4, tinggal ya'lamuna. Ayat 4 surah An-Naba ini kan saya'lamuna. Okey, sin tu perkataan lain, sa tu perkataan lain. Tinggal apa? Ya'lamuna. Sama tak kaedah tadi? Ada tak ya di awal kalimah, waw nun baris fathah? Ada? Itu maksud apa tadi? Ya di awal kalimah, waw nun baris fathah? Mereka. Jadi ain lam mim. Apa dia? Ain lam mim. Ilmu ataupun pengetahuan. Jadi ya'lamuna, mereka mereka mengetahui. Nampak? Kita boleh belajar insya-Allah. Kalau kita belajar sikit-sikit, berdikit-dikit ni, lama-lama kita boleh terjemah Quran. Kita penting sangat-sangat. Saya memang sentiasa kita mengajak untuk belajar bahasa Arab ni kerana apa? Kalau dapat jadi sampai pakar, alhamdulillah, tak mustahil, tak mustahil. Tapi sekurang-kurangnya bila ada asas, nanti bila kita tadabbur ada istilah yang kita kena guna sikit. Macam contoh sebelum ni surah As-Sajdah, ingat tak? Kita kena explain dalam bahasa Arab punya kaedah sikit. Jadi kalau kita tak nampak langsung term tu tak tahu atau tak boleh nak bayang, payah sikit. Itu je. Jadi bukan nak jadi pakar, tapi kalau dapat jadi pakar, alhamdulillah, kan? Betul tak? Betul-betul faham. Tidak mustahil. Tetapi sekurang-kurangnya apa dia? Kita ada asas supaya dalam kelas tadabbur kita nak gunakannya. Sebab tu belajar bahasa Arab bukan tujuan nak belajar bahasa Arab, itu tujuan dia. Tujuan belajar bahasa Arab untuk nak memahami Al-Quran. Apa tujuan belajar nahu? Kadang-kadang kita kata belajar nahu susahnya nak i'rab.
Tapi tujuan belajar nahwu itu sebenarnya nak pergi kepada faham Quran. Baru kita akan rasa bersemangat nanti belajar. InsyaAllah. Okey, balik-balik terjemahannya. Amma yatasaalun. Jadi tentang apakah yatasaalun mereka. Mereka tu mana datang? Ya di awal kalimah waw nun bari fathah. Tinggallah tasaalun, soal. Jadi tasaalun ini mereka saling bertanya. Jadi terjemahkan, tentang apakah, sama-sama, tentang apakah mereka saling bertanya. Okey. Anin naba'il azim. Anin ni dia perkataan an. An tu tentang tadilah, tentang. An maksud apa an? Tentang. An-naba, berita. An-naba, berita. Al-azim, yang besar. Terjemah sama-sama ikut saya. Tentang berita yang besar. Okey, jadi bila imam bacakan, sekarang kita dapat dah kalimah. Tentang apakah mereka saling bertanya, ataupun tentang apakah mereka bertanya-tanya. Tentang berita yang besar. Allazi hum fihi mukhtalifun. Ikut saya, allazi, iaitu yang, ataupun yang pun cukup dah. Yang hum. Hum apa hum? Hum tu kata ganti nama, mereka, hum. Fihi tu ada dua kalimah. Satu fi, kedua hi. Fi tu apa dia? Fi tu kita boleh terjemah juga dengan tentang, atau tentanglah senang, tentang. Hi-nya, tentangnya. Mukhtalifun. Ini pun ada kaedah ni, tapi tak apa, nanti akan datang saya ajar kaedah. Ini kaedah lain, walaupun belakang dia ada waw nun, di awalnya bukan ya. Kalau tadi ya tasaaluna, di awalnya ada huruf ya. Yang ini tak ada huruf ya, dia ada waw nun je belakang, depan dia bukan huruf ya. Jadi terjemahan dia macam ni, orang-orang yang berselisih. Okey, sekali lagi, yang mereka tentang